Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional pasti ada niat, pasti ada tekad untuk jatuhkan Anwar. Beliau pernah menduduki jawatan sebagai Perdana Menteri. Dan pada kempen turun Anwar baru-baru ini, beliau juga memainkan peranan yang penting. Mungkin antara beberapa cara untuk mereka tumbangkan Anwar, pasti mereka sedang merangka macam mana cara nak tumbangkan Anwar sebelum ataupun pada PRU 16. Tapi satu langkah terkini daripada pembangkang, Muhyiddin umum 12 parti pembangkang bentuk gabungan longgar. Mungkinkah ini satu bentuk kerjasama ataupun satu bentuk langkah untuk tumbangkan Anwar? 12 parti pembangkang bersetuju membentuk satu gabungan bagi memperjuangkan isu-isu yang didakwa mereka gagal diselesaikan kerajaan Madani, termasuk janji reformasi. Oke, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan kepada Anda, ini adalah terapi imun. Kepada Anda di luar sana yang sedang ada masalah penyakit, masalah kesehatan, apa juga jenis kesehatan yang melibatkan hati, jantung, penyakit melibatkan buah pinggang, penyakit seperti gastrik, gout, kolesterol darah tinggi, dan macam-macam lagi, termasuk kencing manis. Mungkin ini adalah jalan kepada masalah kesehatan Anda. Ini adalah terapi imun. Ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, dan meningkatkan kekuatan sistem imun badan sehingga mampu melawan berbagai jenis penyakit. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang produk ini melalui nombor yang tertera. Saudara-saudara, adakah 12 parti pembangkang ini bakal tumbangkan Anwar? Gabungan itu terdiri daripada Bersatu PAS, Gerakan Pejuang Muda, Parti Rakyat India Malaysia, Putra, Barisan Jemaah Islamiyah se-Malaysia ataupun Berjasa, Parti Sosialis Malaysia, Parti Kemajuan Malaysia, Parti Perikatan India Muslim Nasional. Sebuah lagi organisasi yang terlibat ialah parti yang belum didaftarkan secara rasmi, Bersepakat Hak Rakyat Malaysia, URIMAI. Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin bagaimanapun berkata, nama bagi gabungan longgar itu hanya akan diumumkan pada mesyuarat mereka yang akan datang. Adakah ini menjadi PN baru, PN 2.0? Wah, kita pun tak tahulah. Jadi kalau ada 12 parti bergabung, adakah setiap komponen di dalam gabungan ini bersetuju Muhyiddin jadi PM? Ataupun mungkin mereka ada calon mereka tersendiri? Nah, saudara-saudara, saya tertanya-tanya, mahukah PAS melihat Muhyiddin jadi PM? Ataupun mereka nak Hadi Awang yang jadi PM? Karena seperti kita tahu, tanpa PAS siapalah PM? Karena PAS mempunyai jumlah wakil rakyat ahli parlimen yang paling banyak di dalam gabungan Perikatan Nasional. Saya terfikir, saudara-saudara, mungkin kepada penyokong Muhyiddin, mahu Abah angkat sumpah jadi Perdana Menteri ke-11. Tapi kepada penyokong Hadi Awang, mereka juga nak Hadi Awang mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-11. Itulah harapan mereka. Tapi pada akhirnya, sehingga hari ini mereka tak dapat tumbangkan Anwar. Anwar masih Perdana Menteri. Tapi kita lihat pada PRU 16 pun, Anwar masih ada harapan yang cukup tinggi untuk terus menang dan jadi Perdana Menteri. Hubungan di antara PHBN pun kita dapat lihat masih dalam keadaan yang baik, walaupun ada beberapa isu yang timbul sebelum ini. Jadi, saudara-saudara, 12 parti pembangkang bentuk gabungan longgar. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati, setelah Zafrul keluar daripada BN UMNO,
dan menyatakan nasrat menyertai PKR, dan PKR telah menerima Zafrul pada hari ini sebagai ahli PKR. Ada yang kata mungkin ini boleh menimbulkan persengketaan di antara parti kerajaan, karena PH dan BN dalam sebuah kerajaan, dalam sebuah gabungan yang sama, tapi tiba-tiba ahli parti daripada BN lompat kepada gabungan dalam PH itu PKR dan diterima. Mereka kata akan menimbulkan satu isu. Tapi setakat ini Zahid dan Anwar memang tidak ada isu kita lihat. Nah, setelah Zafrul yang akan menamatkan kontrak ataupun menamatkan jawatan beliau sebagai menteri, ataupun selepas tamat sebagai senator, adakah Zafrul akan bersarakah, macam manakah, tak nak teruskan dalam politik atau macam mana? Nah, ini jawabannya. Zafrul tekad terus aktif politik lepas tamat senator. Makna kata, beliau akan terus aktif politik di dalam parti bersama Anwar, yaitu PKR. Sebelum saya teruskan, saya nak kongsi kepada Anda, ini adalah terapi imun. Produk ini adalah produk saintis. Produk ini bukan biasa-biasa, tetapi produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, dan juga meningkatkan kekuatan sistem imun badan Anda, sehingga mampu melawan pelbagai jenis penyakit. 3 serangkai: diabetes, gout, gastrik, kencing manis, kolesterol, dan macam-macam lagi penyakit berulang. Anda boleh mendapatkan maklumat tentang produk ini di nombor yang tertera. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul berkata, beliau akan kekal dalam politik dan berkhidmat kepada negara dalam apa jua capacity selepas tempoh penggalnya sebagai seorang senator di Dewan Negara tamat pada Desember. Makna kata, Zafrul sah akan letak jawatan sebagai Menteri MITI. Tapi tidak tahu bila. Kalau pada Desember ini beliau akan tamat kontraknya, mungkin boleh disambung semula. Itu saya tak pasti. Tapi selepas ini, memang sah Zafrul akan letak jawatan sebagai Menteri MITI. Cuma tak tahu bila lah. Kalau selepas bulan 12 ini dia akan disambung kontrak, nanti pun tetap akan letak jawatan. Jadi dalam parti pula saya terfikir, saudara-saudara, dia hari ini sebagai Menteri MITI yang memang ada hubungan yang baik dengan Anwar, dan rasanya mungkin dalam PKR mereka boleh lebih ada satu chemistry. Adakah Anwar boleh mengangkat Zafrul sebagai salah satu pahlawan yang akan menciptakan sejarah dalam parti PKR? Mungkin Zafrul boleh jadi the next president PKR, the next timbalan presiden PKR, dan mungkin juga the next Anwar. Kita pun tak tahu, semuanya boleh berlaku. Tapi Zafrul sudah menyatakan akan kekal dalam politik, dan lihat bagaimana boleh membantu kerajaan. Jadi saudara-saudara, berkaitan isu ini, apa komen Anda?